Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Persatuan Peguam Syariah Malaysia Cawangan Terengganu kerana menganjurkan program berbentuk forum sebegini. Baik, tajuk yang diberikan ialah Mahkamah Syariah di Malaysia merupakan mahkamah kelas kedua. Elok sekiranya sebelum saya pergi lebih menjauh, saya memberikan sedikit tentang takrif ataupun definisi bagi mahkamah syariah. Mahkamah syariah merupakan institusi kehakiman yang mana membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam bagi kesalahan sivil dan jenayah agama mengikut bidang kuasa yang telah diperuntukkan untuknya. Itu definisi untuk mahkamah syariah. Tajuk yang diberikan kepada saya bersesuaian dengan keadaan Malaysia pada masa kini. Akan tetapi saya tidak bersetuju dengan kenyataan yang dikeluarkan bahawa mahkamah syariah merupakan mahkamah kelas kedua. Saya tidak bersetuju. Kerana apa? Jika kita tengokkan balik, pada tahun 2018, Mahkamah Syariah Terengganu telah menjatuhkan hukuman sebat ke atas dua orang wanita yang telah melakukan jenayah musahaqah, iaitu lesbian. Akan tetapi ada umat Islam dan orang bukan Islam yang mempertikaikan hukuman tersebut serta ingin dikaji semula dan dimansuhkan hukuman tersebut. Dan ada dakwaan mengatakan bahawa perundangan syariah ini berada lebih rendah daripada perundangan sivil. Justru menunjukkan lagi seakan mahkamah syariah berada pada kelas yang kedua. Kenyataan tersebut saya menyangkal sepenuh-penuhnya kerana ia diibaratkan menganaktirikannya. Sedangkan kedudukan Islam di Malaysia mendapat kedudukan yang istimewa dalam sistem politik dan perundangan di Malaysia. Mahkamah syariah dilihat sebagai antara tonggak utama dalam mentadbir negara oleh kerana rakyat Malaysia yang majoritinya beragama Islam, dan perlembagaan negeri-negeri juga memperuntukkan Islam sebagai agama negeri, serta menunjukkan lagi perbezaan yang ketara oleh dakwaan tersebut yang mengatakan Mahkamah Syariah adalah kelas kedua. Tidak sama sekali. Undang-undang syariah adalah undang-undang yang mana bukan ciptaan manusia. Bahkan ia merupakan undang-undang yang datang daripada pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariah dari segi bahasa membawa maksud jalan yang lurus, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Maksudnya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu jalan yang lurus, iaitu syariah, maka hendaklah kamu mengikutinya dan jangan sesekali kamu mengikuti mereka yang tidak tahu mengenai suatu perkara. Dan antara maksud yang lain juga bagi syariah ialah iaitu saluran air yang mana menjadi sumber minuman bagi kehidupan manusia. Itu antara bahasa yang mudah untuk kita fahami apa itu syariah dalam undang perundangan ini. Undang-undang syariah ini jelas meliputi seluruh kehidupan kita manusia, iaitu dalam aspek ibadah, muamalat, urusan perniagaan, munakahat, urusan pernikahan, wasiat, perwarisan, jenayah, pemerintahan, dan hubungan manusia dengan lain-lain lagi, yang mana setiap perkara itu mempunyai kaitan di antara satu sama lain, yang kita tidak dapat menolaknya, tidak dapat mengenepikannya tanpa langsung kita menghiraukan sedikit pun.
Di Malaysia, kita tertakluk dan menerima pakai Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi teras dan dasar perundangan utama. Tidak dapat dinafikan bahawa undang-undang syariah yang mempunyai jenama Islam di Malaysia ini hanya terbatas dengan perkara yang tertentu sahaja dan tidak dinafikan juga, namun sebenarnya terdapat juga bahawa undang-undang sivil yang tidak berjenama Islam ini tidak ada juga yang tidak bertentangan dengan undang-undang syariah. Contohnya saya bawakan contoh Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987 mengenai dakwaan yang mengatakan bahawa Mahkamah Syariah ini adalah kelas kedua. Di sini saya cuba simpulkan kenapa timbulnya dakwaan ini. Ada ketetapan di perundangan Malaysia, dalam perundangan Malaysia ini yang perlu kita ikuti. Antaranya ialah apabila perundangan syariah ini adalah dibuat oleh negeri masing-masing. Justru apabila undang-undang negeri bertentangan dengan undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan ini mengatasi undang-undang negeri, seperti yang termaktub dalam perkara 74 Perlembagaan Persekutuan. Jadi perkara tersebut adalah cara yang betul dalam mengeluarkan ataupun menjatuhkan hukuman, bukan menunjukkan bahawa Mahkamah Syariah itu kedudukannya rendah, tetapi adalah dengan meletakkan cara yang betul dalam mengeluarkan hukum pada keadaan yang sepatutnya. Antara fakta yang lain ialah Mahkamah Syariah ditubuhkan oleh enactment atau akta pentadbiran, manakala Mahkamah Sivil ditubuhkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, Mahkamah Syariah tarafnya lebih rendah daripada Mahkamah Sivil. Saya bukan hendak menyokongkan bahawa Mahkamah Syariah itu adalah kelas kedua, tetapi saya cuba memberitahu fakta yang sebenarnya. Yang saya tidak bersetuju dalam penglabelan yang menyebabkan dilihatnya bahawa Mahkamah Syariah ini tarafnya rendah, kedudukannya rendah. Itu yang tidak saya untuk mengatakan setuju. Dalam pindaan perkara 121, perkara-perkara yang berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah tertakluk sepenuhnya di bawah bidang kuasanya. Dan hak-hak eksklusif yang diberikan tersebut tidak memungkinkan Mahkamah Sivil untuk campur tangan. Di sini saya senaraikan, saya sebutkan antaranya enactment negeri bagi negeri, akta bagi wilayah-wilayah persekutuan di Malaysia, yang mana telah menentukan perkara-perkara berikut menjadi bidang kuasa Mahkamah Syariah. Antaranya yang pertama, bidang kuasa mal sivil Mahkamah Syariah 1, yang mana bidang kuasa tersebut memperuntukkan tentang pertunangan, nikah cerai, membatalkan nikah atau perceraian atau pembubaran nikah. Dan seterusnya, tuntutan ke atas harta benda ataupun pemberian benda yang berbangkit. Seterusnya, nafkah orang-orang di bawah tanggungan, penjagaan anak yang sah. Seterusnya, harta benda sepencarian. Dan seterusnya lagi perkara lain yang mana diberi kuasa takbir kepada sepenuhnya oleh Mahkamah Syariah. Itu antara elemen-elemen yang telah disebutkan. Seterusnya, bahagian elemen yang kedua ialah bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah. Yang pertama, kesalahan matrimoni seperti menganiaya isteri dan tidak taat kepada suami. Yang kedua, kesalahan yang berhubungan dengan hubungan yang tidak sah seperti
sumbang mahram, persetubuhan yang haram itu dan sebagainya. Dan yang ketiga, kesalahan berkaitan dengan aspek ibadah seperti tidak solat Jumaat, tidak berpuasa, tidak menunaikan zakat. Yang keempat, kesalahan berhubungan dengan pertukaran agama kerana tidak melaporkan atau tidak mendaftar masuk atau keluar daripada agama Islam. Itu menjadi kesalahan bagi jenayah mahkamah syariah. Dan serta lain-lain jenayah kesalahan yang mana dikategorikan yang telah disebutkan tadi. Berdasarkan hasil kajian yang telah saya lakukan, mahkamah syariah maupun mahkamah sivil, kedua-duanya telah dibagikan bidang kuasa yang sepatutnya sepatutnya tidak akan ada masalah yang timbul. Kesimpulan daripada forum pada hari ini, apa yang dapat saya simpulkan ialah tidak perlu ada penglebelan kelas kedua, kelas ketiga dan sebagainya. Kerana apa? Setiap institusi kehakiman di Malaysia ini memainkan peranan yang penting dalam memastikan keharmonian dan keamanan rakyat Malaysia dalam menjalani kehidupan seharian. Setakat ini forum saya pada hari ini. Semoga kita berada dalam keadaan aman dan harmoni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.